Jalan, jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Rutin harian seorang wanita menonton televisyen terganggu apabila terdengar bunyi yang pelik dikeluarkan oleh kambingnya. Keadaan menjadi lebih mencemaskan apabila haiwan peliharaan itu ditemui mati, dipercayai dirogol oleh seorang lelaki warga emas. Saya bertemu Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Arsad Kamarudin dan pemilik kambing untuk mendapatkan perincian kes ini. Kita di dalam rumah masa tu tengah tengok TV, menonton TV. Kedengaran bunyi kambing yang luar biasa. Tak seperti selalu macam bunyi tersepit ke, macam meminta tolong. Lepas tu saya pergi turun bawah, turun dari rumah. Pergi tengok untuk buat pemeriksaan. Suspek lah sedang duduk. Kemudian saya bertanya, kau buat apa je? Dia cakap, buat projek. Itu saya cakap, korang ajar kau, cakap kan. Aku ambil gambar ya, aku nak report polis. Lepas tu dia bangun, dia terus pula pakai seluar jalan. Itu detik cemas yang dilalui oleh seorang wanita apabila terserempak dengan jirannya yang melakukan persetubuhan luar tabii bersama kambing peliharaannya. Kambing betina yang menjadi mangsa turut maut dalam kejadian itu pada jam 1.30 tengah hari. Inilah dia lokasi kejadian kawasan penyembelihan yang terletak hanya 50 meter dari rumah pemilik kambing dan inilah kawasannya yang pemilik kambing tersebut menyedari perbuatan terkutuk dilakukan oleh suspek dan pada hari yang sama bangkai haiwan berkenaan dijumpai dicampak sejauh 50 meter dari sini untuk melupuskan bukti yang ada. Pemilik kambing berusia 45 tahun itu segera membuat laporan di Balai Polis Serendah pada jam 6 petang. Sebelum ni ada lebih daripada 6, tapi ada yang mati kan. Jadi kita pun tak tahu punca kematian tu sebab kita tak tahu lebih tepat kan. Dan ada juga pekerja yang nampak. Tapi kita tak ada bukti. Sebab dia ni cakap, waktu bila ditanya dia cakap tak mengaku. Kita dah bagi warning, jangan datang sini, jangan buat. Dia tak ni kan. Dia abaikan kan warning tu. Sedih lah kan. Tak dapat nak selamatkan kambing tu. Itu je lah. Kalau dia tertangkap kan. Sudah polis dah tangkap, maksudnya kurang lah. Kerisauan tu kurang lah. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Arsad Kamarudin, pihaknya berjaya menahan suspek dalam tempoh kurang 24 jam di sebuah kawasan semak di Jalan Tengah, Kampung Sungai Buaya. Semakan daripada pihak polis ke atas suspek terdapat 4 kes, iaitu 3 kes 354 cabul dan 1 kes 380 curi dalam bangunan. Dan kita telah membuat saringan air kencing ke atas suspek dan hasil negatif. Pihak polis masih akan membuat siasatan terhadap kesihatan mental suspek. Pihak polis turut bekerjasama dengan Jabatan Veterina Kuala Kubu Baru dalam menjalankan siasatan ke atas kes ini. Veterina kan, jadi untuk melengkapkan siasatan tu. Dalam siasatan kes ni, pihak polis ada bekerjasama dengan pihak veterina dan kambing tersebut telah diserahkan dengan pihak veterina untuk buat postmortem. Setakat ini pihak polis telah merakam 3 percakapan saksi yang tampil untuk memberi keterangan. Pihak polis masih lagi menjalankan siasatan berhubung kes ini, tapi untuk kes ini dianggap selesai. Ya, cuma dalam tempoh untuk melengkapkan kertas siasatan.
Pegawai Penyiasat Jenayah IPD Hulu Selangor, Inspektor Azman Abdul Karim, telah membawa tertuduh berusia 60 tahun ini ke mahkamah bagi mendapatkan perintah reman. Tertuduh tiba di Mahkamah Kuala Kubu Baru pada jam 9.20 pagi dan ditahan reman selama 7 hari hingga 4 Ogos untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 377 dan 289 Kanun Keseksaan untuk membantu siasatan. Tertuduh kini berdepan dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Laporan Sofia Nur Solehatun, 999. Kau nak buat apa? Kau bang! Kau langgar lampu merah. Jangan, aku tak langgar. Aku langgar kau. Kau langgar lampu merah. Baik. Tunggu polis tutup kau. Aku tahu, hei. Kau pergi ke bidang. Sabar, aku pergi balai sekarang. Jom. Cepat! Hei, berhentilah bodoh. Kau langgar lampu merah, aku hon. Hei, berhentilah. Asal kau nak marah? Hei, berhenti. Kau berani tak Kita balik? pergi balai. Okey, balai ya? Balai mana? Balai. Balai mana? Balai. Hei, kau rakam. Dia ni langgar lampu merah. Lepas tu dia buat ni. Baru-baru ini, tular di media sosial seorang penghantar makanan bermotosikal yang bertengkar dengan seorang pemandu kenderaan gara-gara tidak berpuas hati dibunyikan hon oleh pemandu terbabit. Insiden itu adalah rentetan tindakan penghantar makanan yang melanggar lampu isyarat merah di laluan pejalan kaki di persiaran KLCC. Rata-rata warga maya yang menonton video berdurasi 50 saat itu mengecam tindakan individu terbabit. Okey, pandangan saya benda ni memang tidak patut berlaku sebab saya nampak kedua-dua pihak yang berada dalam video tu dua-duanya dalam keadaan yang bahaya di jalan raya. Jadi dia membahayakan diri dia dan juga perkeselamatan orang lain juga. Lepas tu lagi satu saya juga berasakan mereka sepatutnya benda ni boleh settle secara baik sebenarnya. Tak perlu nak bergaduh di atas jalan. Okey, nasihat saya kepada semua pengguna jalan raya yang lain supaya kawal emosi apabila berada di jalan raya. Okey, apabila kita marah ke ataupun kita emosi tidak stabil, boleh berhenti di tepi dulu. Okey, untuk kita nak collect diri kita balik supaya kita lebih selamat apabila menggunakan jalan raya. Okey, bagi pendapat saya, dalam kes macam ni, kita sebagai orang ramai patutnya lebih bertelangsur dan kita lebih kepada budi bicara. Dan kita kena berhati-hati juga di jalan raya, dan kalau apa-apa di jalan raya ni memang sangat berbahaya. Susulan itu, Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Dangwangi ACP Muhammad Zainal Abdullah untuk mendapatkan perincian kes. Okey, ini sebenarnya isu pertengkaran mulut antara dua orang, iaitu seorang pemandu Grab dan seorang penunggang Grab dan seorang lagi adalah pengguna jalan raya yang menaiki kenderaan. Pada 24 hari bulan 7 yang lalu telah bertengkar disebabkan oleh ketidakpuasan hati penunggang Grab tersebut kerana melanggar isyarat lampu merah. Jadi dalam hal tersebut berlakulah insiden pertengkaran mulut sehingga menyebabkan benda ini viral. Jadi kita telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 506 kerana mendatangkan ketakutan jenayah dan juga di bawah Seksyen 14 atas kesalahan-kesalahan kecil 1955 kerana mendatangkan aib lah.
Jadi kedua-dua mereka telah kita panggil dan kita telah rekodkan keterangan mereka dan kita telah rujuk ke pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Tidak lagi menggunakan plastik hitam semata-mata untuk membungkus daun ketum. Malah, kumpulan penyeludup kini menggunakan guni berwarna putih dan dikumpulkan di kawasan hutan sebelum diseludup ke negara jiran. Baru-baru ini, pasukan polis Gerakan Am PGA Batalion 3 Bidor Perak berjaya menumpaskan sekumpulan penyeludup ketum. Perinciannya bersama wartawan Syahira Azhar. Nilainya mencecah RM150 sekilogram. Itulah antara faktor daun ketum menjadi daun emas di Thailand. Ekoran permintaan tinggi, kumpulan penyeludup dikesan semakin aktif di sempadan negara. Kru 999 berkesempatan bersama pasukan gerakan udara PGU, Polis Diraja Malaysia PDRM, Pangkalan Semenanjung dengan menggunakan helikopter AW139 Udara 40. Penerbangan dikemudi juruterbang Superintendent Muhammad Jeffrey Jaafar bersama pegawai pemerintah Batalion 3, Pasukan Gerakan Am PGA Bidor Perak, Superintendent Azhar Hashim dan Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Rodzi Abu Hassan. Setelah 15 minit pemantauan udara dilakukan di sepanjang kawasan pagar sempadan negara Malaysia-Thailand, pasukan PGU berjaya mengesan objek putih terkumpul di laluan tikus. Kejadian berlaku di tepi bukit berdekatan Felkra, Lubuk Sirih kira-kira jam 3.30 petang. Ekoran itu, Bilik Gerakan Martek PGA Bukit Kayu Hitam telah menghubungi unit risikan di darat untuk tindakan lanjut. Roger. Maklumat dari Dragonfly. Di Tango Sierra 9, Grade Reference 520413. Ada laporan. Barang telah ditinggalkan di kawasan tersebut. Hasil intipan berjaya menemukan sekumpulan anggota sindiket sedang menunggu masa untuk memindahkan guni berisi daun ketum ke kawasan pagar sempadan. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, penyeludup cuba melarikan diri. Tindakan pantas unit risikan PGA berjaya mematahkan kumpulan penyeludup ini. Kamu takkan ada kenapa? Diam. Kamu lawan. Diam. Jalan. Sindiket penyeludupan daun ketum ini dikesan menggunakan taktik terbaharu. Mereka membungkus guni putih yang berisi daun ketum dengan plastik hitam bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa, terutamanya pada waktu malam. Malah, kumpulan sindiket ini didapati bergerak pada waktu yang tidak dijangka. Kebiasaannya, kegiatan ini berlaku di kawasan Kampung Kolam, Padang Kolam dan Kohmah di Padang Besar. Di mana guni-guni ini dibalut dengan plastik yang berwarna hitam. Dia adalah bertujuan apabila waktu malam kita menjalankan rondaan, guni-guni ini akan disimpan sebagai mana yang saya sebut tadi, disuruh di kawasan semak-semak ni. So apabila dilalu ataupun disuluh dengan gunakan lampu, jadi guni-guni ini akan kelihatan. Tetapi apabila dibalut dengan plastik hitam ini, jadi kita punya maksudnya untuk melihat keadaan guni yang disimpan di dalam kawasan semak ni memang penglihatan kita akan kurang sikit. Hasil operasi pada kali ini, pihak polis berjaya merampas 150 kg daun ketum. Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA Bidor Perak, Superintendent Azhar Hashim memaklumkan sejak 1 hingga 29 Julai, pihaknya berjaya merekod sebanyak 23 kes. Ini melibatkan rampasan daun ketum sebanyak 5.7 tan di mana keseluruhan bernilai RM159,330. Ini. Berapa lama dah? Kamu terlibat ni?
Dah lama. Ha? Dah lama. Dah lama. Siapa kau punya ketua ni? Yang baju biru tengah tu. Mana? Ni. Yang tengah. Ni, kamu siapa ni? Ha? Berapa lama dah buat ni? Ha? Nilai daun ketum yang tinggi antara faktor kegiatan jenayah rentas sempadan berlaku dengan kerap berbanding sebelum ini. Sebagai contoh, harga ketum ni di Malaysia 1 kilo dianggarkan diperolehi dengan harga lebih kurang RM30. Tetapi apabila dia melepasi kawalan sempadan kita dan telah dijual di kita punya negara jiran, harganya boleh mencecah 1 kilo ke harga RM150. Jadi dengan permintaan yang tinggi dan harga yang tinggi ini, inilah menjadi salah satu usaha oleh sedikit-sedikit ni untuk cuba melepasi kawalan sempadan kita untuk dijual ke negara jiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun di mana jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM10,000. Jadi sebagai pegawai pemerintah Batalion 3, walaupun hukuman yang sebegitu tetapi berdasarkan bahawa undang-undang yang tegas bahawa memang menjadi satu kesalahan berkaitan dengan bahan-bahan daun-daun ketum ni, jadi kita akan mengambil langkah-langkah yang ketat lah untuk memastikan bahawa tiada sebarang usaha-usaha untuk menyelundup daun-daun ketum ni terlepas untuk dihantar ke negara jiran kita. Jap. Gambar. Sementara itu, Timbalan Komander Brigade Utara PGA ACP Muhammad Noh Khamis memaklumkan penggunaan drone sangat diperlukan ketika ini. Ekoran pemantauan dari udara mempunyai pandangan jauh serta dapat mengesan sebarang pergerakan di dalam kawasan hutan. Pembelian 16 drone berkuasa tinggi oleh PDRM dapat mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Drone ini dapat mengesan haba pada tubuh manusia mahupun haiwan. Penggunaan drone amat diperlukan disebabkan kawasan jalan keselamatan ini terlalu panjang. Terlalu panjang iaitu hampir 105.9 km. Sehubungan itu dengan adanya drone ini, ianya akan memudahkan pihak kita untuk menghantar terus ke anggota-anggota resik kita di kawasan tersebut. Pihak berkuasa tidak akan memandang enteng terhadap segala jenis penyeludupan masuk atau keluar ke negara jiran. Penguatkuasaan diperketatkan supaya dapat mengekang jenayah penyeludupan di negara ini. Kegiatan penyeludupan minuman keras tidak sah yang berselindung di sebalik sebuah rumah 3 tingkat berjaya dibongkar oleh pasukan polis dari Ibu Pejak Polis Daerah Penampang. Bulan 1 tahun 2021. Bulan 10 ni lah. Bulan 10 yang ada yang expired sudah kan ni? Oh ya. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim, pihaknya telah melakukan risikan selama 2 minggu dalam mengesan kegiatan haram sindiket ini. Dia punya, tuan kalau tengok sini, kandungan alkohol dia 50%. 5% lah. Isi padu dia. Dia ada tulis imported. Oh, itu yang original lah. Original 320. Ini 330 lebih. 330. Maksudnya tin besar ke apa? Ataupun isi kandungan dia lebih sikit. Tin sama, cuma kandungan dalam tu lebih sikit lah. Kesemua minuman keras disimpan di dalam premis yang dikawal oleh 4 ekor anjing dipercayai untuk dijual ke pasaran gelap di sekitar Sabah. Kita percayai mungkin juga salah satu cara untuk tempat ini selamat daripada jagaan mereka, iaitu dengan meletakkan anjing di sekitar sini. Dan pada hari ini pun semasa tim serbuan kita datang kemari, terdapat 4 ekor anjing yang sedang berada lah dalam kawasan rumah ini.
Tapi alhamdulillah walaupun ada 4 ekor anjing, tim serbuan kita dapat mengatasi situasi itu dan tidak ada berlaku apa-apa kecelakaan akibat ancaman daripada anjing ini. Op kontraban ini berjaya menyita 2,868 karton minuman keras berbagai jenama berharga lebih RM100,000 membabitkan cukai bernilai lebih RM370,000. Dikesan bersauh tanpa kebenaran, namun berdegil enggan mendengar arahan yang telah pun dikeluarkan. Itulah antara cabaran yang terpaksa dilalui petugas Agensi Penguasaan Maritim Malaysia dalam operasi jangkar haram di perairan negara. Perinciannya bersama wartawan Halim Din. Nahoda kapal ini gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh. Ketibaan di perairan negara ini juga tidak dimaklumkan. Ketika diperiksa, ia enggan memberi kerjasama kepada Maritim Malaysia. Pelbagai alasan juga diberikan bagi mengelak daripada dikenakan tindakan undang-undang. Kau dah salah, kami dah tahan kapal ni, so you kena ikut kami punya prosedur, standard of procedure. Kalau betul kau nak menghalang saya bodoh ni, kami boleh cas anda you menghalang pejabat awam. Antara kes melalui op jangkar haram, Maritim Malaysia menahan sebuah kapal tangki yang berdaftar di Panama pada kedudukan 10 Batu Nautika, Timur Laut Tanjung Penawar, Johor. Kesemua 24 kru warga Georgia berusia 25 hingga 50 tahun mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Bagaimanapun, mereka ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 491(I) Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana bersauh tanpa kebenaran. 999 menyertai rondaan rutin yang dijalankan oleh Maritim Malaysia Negeri Johor di perairan Johor Timur. Rondaan turut disertai pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria. Kapal yang sedang bersauh ini diperiksa bagi memastikan tindakan yang dilakukan mempunyai permit untuk tujuan itu. 3-4 hari lepas kita sudah clear semua formalities dengan pejabat maritim. First we went to Pengelih. Okay. After the next day we went to Sedili. Okay. So, hasil pemeriksaan mendapati kapal ini memiliki permit kebenaran bersauh. Perairan Selat Melaka termasuk perairan Johor Selatan dan Timur merupakan antara laluan laut yang sibuk. Pergerakan kapal-kapal ini diawasi melalui sistem pengawasan maritim laut SWASLA. SWASLA berfungsi untuk menyelaras keperluan pengawasan kawasan liputan radar di perairan zon maritim Malaysia. Pengesanan ini melalui remote sensor site di lapangan. Dia akan mengenal pasti sama ada kontak yang berdaftar dengan automatic eye system. Melalui data tersebut, kita akan mengenal pasti atau klasifikasikan kapal-kapal yang telah berdaftar melalui eye system. Melalui paparan skrin ini dapat dilihat banyak kapal-kapal yang melalui perairan ini, dan ini adalah perairan Selat Melaka Utara. Ribuan kapal yang melalui selat ini dapat dikira di sini 1, 2, 3, 4, banyak sebenarnya sehingga tidak terkira. Dan setiap kapal yang melalui perairan Selat Melaka Utara ini dan juga perairan yang sekitar semenanjung Malaysia diawasi melalui sistem pengawasan maritim laut atau ringkasnya SWASLA. Dan jika dapat dikesan ada sebarang pergerakan atau aktiviti yang mencurigakan, pihak Maritim Malaysia akan mendapatkan kerjasama agensi-agensi berkaitan untuk mengetahui status kapal-kapal tersebut sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Kapal ini dikenal pasti telah melakukan pelanggaran undang-undang maritim, iaitu bersauh tanpa kebenaran. Maklumat diperolehi selepas Maritim Malaysia mendapat pengesahan daripada Jabatan Laut yang mempunyai rekod sama ada kapal terbabit telah memohon kebenaran bersauh atau sebaliknya. Atas faktor saiz kapal, pasukan operasi dibantu pasukan tindakan khas yang didatangkan dengan menaiki pesawat udara Maritim Malaysia. Seterusnya, anggota pasukan mendarat ke atas kapal menggunakan kaedah fast roping untuk melakukan pemeriksaan. Selat Johor Timur dikenal pasti sebagai tompok tumpuan bagi kapal-kapal yang bersauh tanpa kebenaran.
Kawasan perairan Tompok Utara ini adalah pintu masuk dan juga pintu keluar. Kawasan tersebut juga adalah kawasan yang terlindung daripada sebarang ancaman cuaca yang buruk. Selain daripada itu, faktor lain adalah kerana ianya berdekatan dengan pelabuhan, berdekatan dengan Singapura, berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Pelepas. Jadi ianya adalah merupakan tempat yang terbaik bagi kapal-kapal ini berlindung untuk sementara waktu ataupun dalam tempoh yang lama. Bagaimanapun, pelaksanaan operasi jangkar haram menunjukkan kesan yang positif terhadap perairan Johor Timur. Sebelum operasi ini dilaksanakan, dilaporkan sebanyak 105 buah kapal bersauh secara haram. Jumlah ini berkurangan dengan mendadak apabila hanya 47 buah kapal ditahan selepas pelaksanaan op jangkar haram yang bermula 24 Mac lalu. Halimdin, 999. Seorang pekerja pembinaan warga asing maut dalam insiden runtuhan perancah besi struktur pembinaan laluan aliran transit ringan LRT 3. Laporan kejadian di Bandar Bukit Tinggi, Kelang, Selangor dalam tragedi 999. Dalam kejadian Khamis lalu, 5 pekerja asing terperangkap di bawah perancah besi yang runtuh berhampiran sebuah hotel di Bukit Tinggi. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, pihaknya menerima panggilan jam 2.41 petang. Kerja-kerja menyelamat membabitkan anggota 2 balai bom. Menyewa rumah kediaman mewah pada kadar RM10,000 sebulan. Tetapi 3 kediaman dijadikan pusat panggilan atau calling center bagi tujuan judi dalam talian. Kesemua pekerja diarahkan ketua sindiket untuk tidak keluar premis sama sekali. Ikuti serbuan pasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah, bahagian anti maksiat, judi dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Bertindak melalui risikan, baru-baru ini pasukan Jabatan Siasatan Jenayah bahagian anti maksiat, judi dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur telah menyerbu 3 unit kondominium di Jalan Stor. Pihak polis mengesahkan sindiket ini telah menjalankan kegiatan perjudian dalam talian dan menjadikan rumah ini sebagai pusat panggilan atau calling center. Modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini, mereka menggunakan kediaman mewah sebagai premis untuk menjalankan kegiatan haram mereka. Saya difahamkan mereka telah beroperasi secara aktif selama 2 minggu dan di unit ini sahaja pihak berkuasa berjaya menahan 11 orang pekerja warga tempatan. Sindiket telah menyewa unit rumah di kondominium ini dengan bayaran RM10,000 sebulan. Menurut Timbalan Ketua JSJ Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Nasri Mansur, pihak polis berjaya menahan 28 individu termasuk 4 warga negara Cina. Mereka dipercayai bekerja secara berkumpulan di 3 unit rumah yang berbeza. Kesemua yang ditahan berusia antara 17 hingga 53 tahun itu disyakit terbabit mengurus dan mengendalikan aktiviti perjudian dalam talian. Dia pancing lah. Dia bagi iklan dalam internet apa semua ada iklan. So siapa nak dia akan join. Ya caralah dia punya join. Pelbagai alasan diberikan termasuk mendapat tawaran pekerjaan melalui iklan di media sosial. Tawaran gaji di antara RM2 hingga RM3,000 sebulan. Namun kesemua pekerja tidak dibenarkan keluar dari premis sama sekali. Macam mana dia panggil you kerja sini? Tengok dalam sosial media, dalam Facebook. Dalam Facebook? Dia orang post.
Saya first tengok dalam Facebook, saya tengok, saya contact dia. Lepas tu saya call dia suruh datang KL, gaji macam ni. Gaji berapa? Gaji 2,000 dia datang janji. Berapa lama? Setiap pekerja ditugaskan untuk mencari mangsa yang ingin melakukan pelaburan sebelum dijanjikan pulangan yang lumayan. You tas ke orang sana tas? Orang tas lah. Semua tas. Lepas tu tengok komisen dia berapa lah. Mana kalau dia 100 baht, dia tekan 60 tas, jadi dia berapa persen dapat? Sindiket ini mensasarkan mangsa yang berada di Thailand dan Singapura. Khidmat penterjemah bahasa turut digunakan bagi tujuan komunikasi di antara dua negara. Dia ada, kita Syakir juga dia ada buat pelaburan tidak wujud ni. Encai, tengok tadi tu, you punya pendapatan tadi. Ini dia pendapatan, tapi masih rugi lagi dia tengah fishing lah ni. Kan, betul? Tengok you punya web ada. Macam mana you cari orang? Wah, tak ada. Wah, translate punya. You punya translate? Wah, tak ada. You punya kerja translate saja. Hasil serbuan berjaya merampas 35 telefon bimbit, 28 unit komputer, 4 unit modem internet dan 1 kad akses. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G dan 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 selain Seksyen 6-1-C Akta Imigresen. 6 pelajar warga asing ditahan bersama sejumlah dadah jenis ganja dalam serban polis di sekitar Selangor. Segalanya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Polis menumpaskan sindiket dadah dari negara Timur Tengah hasil penahanan 6 individu termasuk penganggur dan pelajar kolej swasta di 2 lokasi berasingan. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, pemeriksaan lanjut yang dijalankan ketika penahanan suspek berjaya menemukan dadah jenis ganja. 2 lagi suspek turut ditahan melalui tindakan susulan pihak polis. Nilai rampasan dianggarkan bernilai RM34,000 dan kesemua suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. 4 lelaki dan 3 wanita warga asing dipercayai GRO ditahan dalam serbuan di sebuah residensi mewah yang disewa di sekitar Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Muhammad Zainal Abdullah, serbuan tersebut dijalankan atas maklumat awam dan risikan pihak polis. Wanita warga asing yang ditahan mengaku menerima upah RM1,000 setiap seorang dalam tempoh 5 jam. 4 warga tempatan itu di kompaun RM1,000 dan wanita warga asing disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan. Pihak polis berjaya menumpaskan kumpulan yang dikenali sebagai Geng William hasil penahanan 6 lelaki yang aktif dalam jenayah mencuri kenderaan mewah sejak Jun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, ACP A. Anbal Lagen, polis berjaya menyita 8 kenderaan mewah dalam serbuan tersebut. Modus operandi kumpulan ini adalah membuat rondaan di kawasan kondominium dan mensasarkan kenderaan yang lama terbiar. Seorang suspek dipercayai pengawal keselamatan turut terlibat dalam sindiket ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Di Mahkamah Magistrate Kangar, seorang lelaki berdepan pertuduhan memiliki 1.25 tan daun ketum pada 18 November tahun lalu. Tertuduh yang dipercayai seorang penganggur mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Kamaliza Maddin. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa memiliki 1,523 kilogram daun ketum di sebuah pelantar ikan di Kuala Perlis. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM9,000 dengan seorang penjamin.
Satu sindiket penyelewengan gas petroleum LPG bersubsidi yang beroperasi di Negeri Sembilan tumpas hasil serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Menurut pengarah bahagian penguatkuasaan Azman Adam, hasil operasi berjaya menahan 6 individu berusia 20 dan 30 tahun. Pihaknya turut menemukan pelbagai alatan untuk memindahkan gas bersubsidi. Hasil operasi KPDN HEP berjaya menyita sebuah lori 6 tan dan merampas peralatan pemindahan gas bernilai hampir RM150,000. Saudara, laporkan sebarang kejadian jenayah di kawasan anda. Salurkan maklumat kepada pihak berwajib. Tindakan anda itu mampu menyelamatkan nyawa seseorang di masa hadapan. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami, mewakili tim penerbitan 999. Saya, Sofia Nur Solehatun, mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.